أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tajuk yang ke-103 dah kita sekarang ni. 103 dah. Perlu kau tulis ni. 103 ialah tentang ijla'. Ijla'u Bani An-Nadir. Ijla' pengusiran. Ajla yujli. Ajla yujli. Dia punya masdar ijla', pengusiran. Ajla mengusir. Pengusiran Bani Nadir. Bani Nadir ni ialah salah satu kabilah Yahudi. So Bani Nadir ni dia buat satu pakatan untuk membunuh Nabi SAW. Kharaja, telah keluar Rasulullah SAW. Keluar pergi ke ila Bani Nadiri. Pergi ke Bani Nadir. Siapa itu Bani Nadir? Siapakah mereka? Wahum, mereka itu ialah satu kabilah, qabilatun yang besar, azimatun di kalangan orang Yahudi, minal Yahudi. So Rasulullah keluar ni dalam keadaan lah ni yasta'inuna, dalam keadaan ingin, ista'ana yasta'inu, meminta bantuan. Ista'ana yasta'inu, yasta'inuhum. So Rasulullah ingin meminta bantuan mereka fi, berkenaan dengan ataupun berhubung dengan diyah, fi diyatin, berkenaan dengan diyat antara kabilah tu kan. Kalau membunuh, so kena bayar diyat lah, bayar kepala. Al-mal alladhi yu'ta waliyal maqtul badala nafsihi. Harta yang diberikan kepada wali, kepada penjaga, kepada orang yang terbunuh, ganti kepada diri dia yang mati tadi. Berapa ekor unta nak kena bagi? Diyat dua orang yang terbunuh. Qatilaini. Qatilun, mangsa bunuh. Ini dua orang lah. Qatilun. Qatilun, mangsa bunuh. Qatilaini, dua orang. Min Bani Amirin. Daripada Bani Amir. Mana kabilah ni di kalangan Bani Amir. Masa cerita Bi'ru Ma'unah itu, sahabat ramai dibunuh. Kebetulan pada waktu itu ada dua orang sahabat yang lain menggembala binatang dia. Seorang nama Amr bin Umayyah dan seorang lagi nama Mundir bin Uqbah. So mereka tengok ada burung berterbangan, dia kata ni ada sesuatu, mesti ada sesuatu ni. So bila pergi dah tengok ramai dah para sahabat terbunuh, so mereka pun lawan lah. So lawan, terbunuhlah Munzir, dan Amr bin Umayyah ditangkap. So bila Amr ditangkap, dia pun beritahu kepada kabilah yang tangkap dia tu, kabilah Amir. Dia kata aku pun daripada kabilah, asalnya daripada kabilah Amir juga, maknanya aku daripada Bani Mudar. Dan Mudar ni memang pecahan daripada kabilah Amir. Jadi oleh kerana itu kabilah Amir tu pun lepaskan dia. So dia pun baliklah semula. Di tengah jalan tu dia jumpa dengan dua orang daripada kabilah Amir. Tengah-tengah panah tu mereka dua-dua berteduh.
So dia nak marah ni, ambil kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Kebetulan orang yang dibunuh ini ada daripada Bani Amir ni, setengah kata Bani Kilab, semua kata Bani Sulaim, kan? So ada ikatan dengan Nabi SAW, perjanjian, menyebabkan Rasulullah terpaksa selesaikanlah masalah ni. So dia ada ikatan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah terpaksa menyelesaikan masalah ni lah, sebab ini ada hubungan dengan perjanjian yang Rasulullah ikat dengan Bani Kilab dan Bani Amir ni. Sebab tu Rasulullah perlu berjumpa dengan Bani Nadir. Dan Bani Nadir juga ada hubungan ikatan perjanjian dengan Bani Amir. So masing-masing ada hubungan lah. Rasulullah pun ada hubungan dari segi ikatan perjanjian keamanan. So Bani Nadir pun ada hubungan keamanan dengan Bani Amir. So Rasulullah pun pergi untuk menyelesaikan masalah dengan Bani Nadir, dengan masalah diat. So wakana, dan adalah baina bani, antara Bani Nadir ni, An-Nadiri, wa Bani, dan Bani Amir. Bani Amir ada kana akdun. So ada ikatan perjanjian keamanan. Puak lah ni. Sekutu lah. So ni sekutu. Maknanya Bani Amir ni sekutu Bani Nadir. So antara Bani Nadir dengan Bani Amir ni ada ikatan perjanjian lah yang menyebabkan mereka jadi sekutu. Dan samalah akdun dengan hilfun ni. Cuma yang ni lebih kepada sumpah perjanjian. Yang ni lebih kepada ikatan. So, ikatan mungkin tulis-tulis lah. So bila Rasulullah sampai pergi jumpa Bani Nadir, lalu rakku. Mereka rakku fil kalami. Rakkul fil kalam. So rakka asalnya mana? Menjadi lembut. So menjadi lembut dalam bicara. Artinya mereka bercakap manis. Di depan Rasulullah ni mereka cakap manis. Artinya mereka kata okey kita selesaikan. Kita selesaikan. Sebab itulah wa wa'adu, dan mereka wa'ada berjanji. Wa wa'adu, mereka berjanjikan dengan kebaikan, bi khairin. Janji baik. Maknanya kita akan selesaikan. Buat perjanjian, mereka berjanji sekejap lagi mana kita akan selesaikan. Janji dengan kebaikan, bukan janji dengan keburukan. Walakinnahum, tetapi mereka Bani Nadir ni menyembunyikan, panggil admara yudmiru, menyembunyikan, admaru, al-ghadra, pengkhianatan, pecah perjanjian ni kan, kita panggil ghadar lah, pengkhianatan terhadap perjanjian. So mereka menyembunyikan pengkhianatan. Dan juga walih, sebenarnya dimati kan. Ni pun mati hamzah wasal, lam pun mati. Ni pun hamzah wasal pun mati. So macam mana tiga-tiga mati ni? 1, 2, 3. So sebab itulah kena bunyikan satu lam tu. Walightiyalan. Maf'ulun bih semua. So ightiyal, pembunuhan. Merancang untuk membunuh. Al-ightiyal. Menyembunyikan pengkhianatan dan juga perancangan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab peristiwa ini berlaku di rumah mereka. So Rasulullah sampai ke kawasan mereka dan mereka suruh tunggu sekejap. So Rasulullah bersama dengan beberapa orang sahabat, termasuklah Abu Bakar, Umar, Ali, so duduk di rumah mereka, mana di bangunan mereka. So mereka merancang, mereka sungguh Rasulullah tunggu. So Rasulullah pun duduklah di dinding, menyandar di dinding tu, Rasulullah duduk. So mereka tengok ini peluang, mereka pun pergi meeting. Meeting dia kata, Muhammad sekarang ni duduk dekat dinding. Siapa di kalangan kamu naik atas rumah ni, atas bangunan, ambil batu, lempar supaya terhempak Muhammad. So adalah seorang yang
yang sanggup buat kerja tu. Lalu Jibril pun datang beritahu Rasulullah. Dia dah naik atas tu, Jibril beritahu, Rasulullah pun cepat-cepat berangkat daripada situ. Balik pulang ke Madinah, beritahu para sahabat semua, jom kita serang Bani Nadir. Kerana mereka telah melakukan pengkhianatan. So, bila mereka janji macam tu, Rasulullah waktu itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang qa'idan, sedang duduk. Duduk tu ke arah ila jambi. Ke arah sudut dinding. Jambi ni side lah, di bahagian. Duduk di bahagian dinding, jidarin. Dinding rumah mereka. Dinding daripada rumah-rumah mereka, buyutihim. So dalam kalangan rumah-rumah mereka tu, ada satu rumah yang Rasulullah duduk menunggu di bahagian dinding rumah tu. Faqala, lalu berkatalah sesama mereka, ba'duhum, sebahagian mereka berkata kepada ba'din, kepada sebahagian yang lain. Artinya mereka bercakap sesama mereka, innakum, sesungguhnya kamu, lan, sekali-kali tidak akan tajidu, tidak akan mendapati ar-rajula, lelaki ini, yakni Muhammad ni, kamu tak akan dapati lelaki ini berada ala misli, berada seperti halihi hazihi, seperti keadaannya yang ini. Peluang ni, kita kata peluang yang macam ni tu sukar diperolehi. Biasanya dia dilengkungi oleh puak-puak Islam ni, kaum muslimin ramai. Yang ni tak ramai ni, tempat kita ni. Faman rajulun, maka dia kata siapakah? Man rajulun, siapakah lelaki yang akan ya'lu, yang akan naik atas bumbung. Di sini dia kata atas bumbung, naik atas bumbung, ala hadzal baiti, naik atas bumbung rumah. Dan lalu selepas tu dia kata fa yulqi, alqa yulqi, dan dia akan mencampakkan alaihi, atas Muhammad, satu batu yang besar, sakhratan. Jadi matilah dia. Bila dia mati, kita akan jadi rehat. Maka yurihuna, maka dia akan merehatkan. Araha yurihu, maka dengan sebab itu dia akan merehatkan kita daripada Muhammad minhu. So kita tak perlu lagi fikir tentang Muhammad ni. Kalau baca buku sirah-sirah tu, dia sebutlah nanti nama orang tu yang sanggup untuk naik atas bumbung tu dan melemparkan batu. Ini rengkah-rengkah aja. Wa kana Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama. Sinilah fi dalam artinya bersama dengan nafarin, beberapa orang individu, min, di kalangan ashabihi, di kalangan sahabatnya. Di kalangan mereka itu, fihim, dalam mereka artinya di kalangan mereka adanya Abu Bakrin wa Umaru, dan Umar Al-Khattab, wa Aliyun, dan Ali. Ini semua mubtada' muakhar lah ni. Ini khabar dia yang didahulukan. Khabar muqaddam. Wa ata, dan datanglah kepada Rasulullah. Datang kepada artinya ata Rasulullah, datang kepada. Kena maf'ulun bih. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru, berita telah
sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita daripada langit, minas samai. So berita ni al-khabarun bi, tentang. Berita tentang ni bi, berita daripada langit tentang apa ni, ma. Tentang apa yang kaum Nadir tu inginkan. Bima arada, apa yang diinginkan oleh al-qaumu. Kaum yakni Bani Nadir. So Jibril beritahu, sekian kisahnya. Lalu qama, Rasulullah pun bangun. Tadi kan Rasulullah qaid, duduk. Bangun. Wa kharaja, Rasulullah pun keluar. Dalam keadaan keluar tu, balik. Raji'an. Bagi atas ni kerana keadaan, hal. So dalam keadaan, kalau kita tak payahlah keadaan-keadaan, keluar pulang ke Madinah. Ilal Madinati. Selalu kita sebut keadaan-keadaan tu supaya nak nampak grammar je. Tapi dalam terjemahan tak payahlah. Sikit-sikit keadaan bubuh. Yang bahasa Melayu pun jadi tak sedap. Wa kharaja raji'an ilal Madinah. Rasulullah pun keluar menuju Madinah. Ataupun keluar pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah wa amara. Dan Rasulullah memerintahkan. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan amara kan pakai bi. Memerintahkan untuk at-tahayyu, bersedia. Bit tahayyu'i. Tahayya ayat tahayya'u tahayyu'an. Bersedia. Rasulullah memerintahkan agar para sahabat bersedia li untuk harbihim, untuk memerangi mereka, memerangi Bani Nadir. Memerintahkan untuk wasairi, untuk berpergian, untuk berangkat menuju mereka, ilaihim, menuju ke arah Bani Nadir. Summa, kemudian sara yasiru, Rasulullah pun pergilah. Summa zahaba, summa safara. Kemudian Rasulullah pun pergi dengan manusia, artinya bersama-sama dengan sahabat. Sara bin nasi. Hatta sehinggalah Rasulullah sampai, kan, nazalah. Nazalah asalnya makna turun. Sampai di tempat mereka. Kalau kita terjemah di itu, B itu mana di, sampai kena tambah tempat dah pula. Sampai di tempat mereka. Wadzalika, yang demikian itu berlaku fi syahri, pada bulan Rabi'il Awwali. Rabi'ul Awal. Tahun, ini zaraf. Sanata. Bagi atas. Sanata arba'in. Tahun yang keempat hijrah. Lalu bila sampai situ, apa yang Rasulullah buat? Hasara yuhasiru, mengepung. Hasarahum. Rasulullah mengepung mereka selama, ini pun zaraf. Selama, kan? Sita. 6 layalin. 6 malam. Arab mula hari ni mula dengan malam. 6 malam kalau kita 6 hari. So 6 malam, 6 layalin. Wa qadhafa. Qadhafa yakdhifu. Mencampakkan. Melontarkan. Wa qadhafa Allahu, Allah mencampakkan fi qulubihim, dalam hati Bani Nadir, perasaan ar-ru'ba, takut. Campakkan ketakutan. Campakkan perasaan takut. Ar-ru'b, masdar. So mereka tak berani nak lawan. Mereka kata, wahai Muhammad, jangan buat apa-apa kepada kami. Kami keluar daripada sini pun tak apa. Kami sanggup keluar daripada sini. Tapi biarlah
harta-harta kami tu kami bawa. Kami tak nak bawa banyak. Semuat unta-unta kami. Banyak tu aja kami nak bawa. Senjata pun kami tak nak bawa. Kira mereka berikan satu jaminan lah, tak nak berperang, menyerah. Dan ini hukuman kepada mereka sendiri. So Rasulullah terima. Wasa'alu, mereka meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ain meminta untuk yujliyahum. Ajla yujli, melepaskan mereka. Membiar mereka. Ajla. Tadi apa kita tajuk tadi? Ijla' kan? Pengusiran kan? Semakna lah tu. Maknanya melepaskan artinya mengusir lah. Yujliyahum, melepaskan mereka, wa yakuffa, dan menahan daripada dimaihim, daripada menumpahkan darah mereka. Sini dia hanya sebut daripada darah mereka. Tahan daripada menumpahkan darah mereka. Maknanya jangan bunuh mereka. Kaffa yakufu, tahan. Ajala yujli, melepaskan. Mengusir pun dalam konteks guna untuk mengusir. Yang ni minta usir. Bukan minta usir, minta lepaskan. Ala'anna dengan syarat. Dengan syarat. Lahum, mereka akan memiliki ma hamalatil ibilu. Ibilu. Ini dah ada ni bawah. Ma hamalatil ibilu. Min amwalihim. Illa, melainkan as-silaha. Dengan syarat tadi, mereka akan memiliki apa yang boleh dibawa oleh unta-unta. Mahamalat, apa yang boleh dilonggokkan atau boleh dibawa oleh unta, berupa sini kan, tafsir kepada ma tadi, berupa harta mereka. Kalau kita nak terjemah terus, sebab ma ni sudah mewakili harta. So dengan syarat bahawa mereka akan memiliki harta sebanyak yang boleh dibawa oleh unta. Illa, melainkan as-silaha, melainkan senjata. Lalu Rasulullah pun qabila, menerima. Qabila yaqbalu. Wahtamalu, mereka pun memikul, carry ataupun membawa. Memikul maknanya punggah lah. So mereka pun memunggah min amwalihim, daripada harta mereka tu, min amwalihim, mastaqallat biha al-ibilu. Apa yang istaqallat, yang boleh ditanggung oleh ibil, oleh unta. Asalnya mana qalla sedikit. Istaqalla, menganggap sedikit. So maknanya takkanlah kita kata binatang tu boleh menganggap. Yang boleh ditanggunglah, dapat membawa. Asalnya mana? Merasakan tidak berat. So binatang tu rasa tidak berat. Maknanya dapat membawa lah. So apa yang dapat dibawa oleh, dapat dipikul oleh unta. So baki lagi harta-harta mereka tinggalkan. Jadi harta ghanimah. Lalu Rasulullah pun membahagikan. Qassama yuqassimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwalahum, harta mereka Rasulullah bahagikan kepada para muhajirin. Al-muhajirina awwalina, yang awal-awal. Ini mungkinlah para muhajirin yang awal-awal ni banyak harta dah tak ada, tinggal di Mekah. Habis peristiwa tu, rentetan daripada peristiwa tu juga ialah berlakunya ghazwatu, peperangan ataupun ekspedisi perang
yang dinamakan sebagai zati ar-riqa'i. Zat mana yang memiliki. Ar-riqa' jamak kepada ruk'ah. Ruk'atun. Ruk'ah ni pun banyak mana. Makna dia tampalan-tampalan kan. Kain-kain perca tu. Tampal-tampal tu. Dipanggil juga ruk'ah. Riqa'. Nama tempat pun ada yang nama riqa'. Kemudian tempat yang dipacakkan bendera pun riqa' juga. Satu bukit yang bermacam-macam warnanya. Ada putih, ada sebelah dia putih, sebelah dia tu hitam, sebelah dia tu merah. So macam kain lah jadinya. Kain yang tampal-tampal gitu. So bukit tu pun riqa' juga. Jadi sebab itulah ahli-ahli sirah kan, mereka berbeza pandangan tentang penamaan peperangan ni sebab dia apa. Tapi yang ada dalam hadis riwayat yang autentik macam riwayat Muslim, dia ada sebut Zatul Riqa' ni disebabkan oleh semasa pergi dalam peperangan ni, pergi ke Najdun, kawasan yang panah berbatu. So sahabat-sahabat ni ramai tapi kenderaan tak cukup. Seekor unta tu kena pakai 6 orang. Gili-gili. Jadi berjalan kaki melecur. Sebila melecur terpaksalah kaki tu ditampal dengan tampalan kain, kulit lah, apa-apa sajalah untuk tampal kaki yang melecur. So tampalan itu artinya kaki-kaki sahabat yang ditampal. Peperangan yang mana para sahabat tu kaki mereka tu ditampal. Zat Riqa'. Ada sejarah dia harmoni kan, dia kata semua boleh berlaku. Kebetulan berlaku. Sebab di mana Rasulullah berhenti tu, ini tempat-tempat yang riqa' ni. Tempat Jabal tadi riqa' ataupun pacak bendera tu di tempat tu. Wa fi sanati, dan dalam tahun Arba'in, tahun yang keempat hijrah juga, rentetan daripada tadi, Rasulullah telah ghaza, telah melakukan ekspedisi perang menyerang kawasan Najd. Adalah kabilah-kabilah yang di sana yang cuba untuk menyerang Madinah, buat pakatan. Maka Rasulullah pun pergilah, Sara yasirun, hatta sehinggalah sampai di satu tempat nama dia Nakhlan. Ada yang kata Nakhlan ni pokok, kawasan pokok. So pokok tu lah, sempena dengan kawasan pokok tu, nama dia Zatul Riqa'. Nakhlan pokok kurma. Wa qad kharaju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah keluar bersama dengan para sahabat, bersama dengan Nabi, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanu, dan mereka tu seramai, maknanya satu unta 6 orang. Wa kanu sittatan bainahum ba'irun. 6 orang, antara mereka adanya seekor unta. Ba'irun. Ini sifat lah ni. Ini dah satu ayat lengkap. Bainahum ba'irun. Between them ada seekor unta. Ini sifat kepada sittah. Ada yang kata 400 orang, pergi tu 400 orang lebih. So masa berjalan tu di kawasan berbatu tu, fanakibat, dan melecurlah. Asalnya nakibat berlubang. Macam melecurlah. Keluar kulit tu maknanya nampak macam lubang. Dia melecurlah aqdamuhum, kaki mereka. Nakibah yang qabu kan. Nakibah yang qabu, berlubang. Sini kita tak terjemah berlubang, kita terjemah melecur. Dan melecurlah kaki mereka. Wasaqatat, dan tercabutlah kuku-kuku mereka. Kuku kaki. Azfa ruha. Kuku-kuku kaki. Fakanu, lalu mereka pun laffa yaluffu.
membalut. Yalufuna. Wa kanu yalufu, mereka membalut ala arjulihim, di atas kaki mereka, balut dengan al-khiraqa, cebisan-cebisan, tak kiralah kain ke kulit ke apa-apa yang boleh dibuat balut, dengan cebisan-cebisan pembalut. Maka dengan sebab itu fa summiyat, dinamakan ghazwah ni, peperangan ni, dengan ghazwata zatir riqa'i. Sini dah ada maknanya ghazwah tadi. Al-ghazwah. Ni kira naik fa'il dia. Sini dah masuk dalam sini dah. Sini maf'ul bih dia lah jadi. Ghazwata zatir riqa'. Peperangan yang memiliki tampalan-tampalan. So bila sampai di situ, masing-masing Allah tanamkan sifat gerung. Tak berlaku peperangan. Takut. Masing-masing dalam keadaan takut. Dan masing-masing mendekati antara satu sama lain. Taqaraba yataqarabu taqaruban. So taqaraban nasu. Manusia di sini, dua pasukan tu, saling mendekati antara satu sama lain. Tapi tak berlaku peperangan. Lam yakun. Walam yakun. Tidak berlaku. Bainahum, antara mereka, peperangan. Harbun. Ini isim kana. Waqad khafa an-nasu ba'duhum ba'da. So sebahagian manusia, sebahagian mereka takut kepada sebahagian yang lain. Sebahagian mereka takut kepada sebahagian yang lain. Masing-masing takut. So dalam kitab lain disebut Allah menanamkan ketakutan di kalangan mereka. Sehinggalah Rasulullah sendiri waktu solat apa panggil? Solatul khauf. Solat tu dalam keadaan takut. Inilah bermulanya solatul khauf. Solat dalam peperangan. Hatta salla, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bin nasi, dengan para sahabat. Dengan intinya Rasulullah jadi imam. Kalau sallabi, mengimamkan. Sehinggalah Rasulullah mengimamkan para sahabat solatal khaufi, solat takut. Sebab tu dalam kitab-kitab hadis, cerita ni, Zatul Riqa' ni, termasuk dalam bab solat, solatul khauf. Wallahu a'lam bis-shawab.